Baiklah hadirin sekalian, tibalah masanya untuk kita sama-sama memberi tumpuan kepada perkongsian slot pertama dari Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fadil Maddin yang bertajuk Pemerkasaan Pengetahuan dan Kesedaran Komuniti Terhadap Hutan Paya Laut dan Pembangunan Ekonomi. Sebelum bermula, saya ingin mengingatkan supaya hadirin dapat memberi perhatian sepanjang program ini sebab kita ada sedikit permainan dan hadiah yang akan diberikan kepada peserta yang terpilih nanti. Ayuh, kita akan mulakan sesi program ini. Untuk itu, saya serahkan majlis ini kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fadil Maddin. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua. Saya harap ramai komuniti kampung dan juga rakan-rakan yang ada di dalam sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan dapat sedikit manfaat. Jadi seperti mana yang sedia maklum dan telah pun diterangkan oleh moderator tadi, slot saya adalah berkaitan untuk dipanggil sebagai bagaimana kita sebagai satu warga Malaysia ataupun warga tempatan yang mana kita memandang hutan bakau ini adalah salah satu daripada selain daripada sumber pendapatan, ianya juga adalah merupakan satu sumber kehidupan. Sebab kita bukan hanya manusia saja yang perlu hidup di atas muka bumi ini, sedangkan ada lagi banyak lagi perkara-perkara yang kita kena lihat dan manusia lah yang perlu menjadi guidance kepada makhluk-makhluk, bukan makhluk gaib tetapi makhluk yang duduk ataupun yang hidup di di paya bakau. Yang kedua adalah selepas ini saya tak banyak berceloteh lah, saya akan lebih fokuskan kepada permainan dan saya telah pun memberikan sedikit dipanggil perkenalan dalam satu grup yang lain dan saya harap nanti adik-adik, remaja-remaja ataupun saudara-saudara yang ada di dalam kita punya sesi pada hari ini dapat menggunakan kesempatan hadiah lumayan insyaAllah. So hadiah itu adalah sebagai salah satu penghargaan kami kepada semua warga komuniti yang cintakan berkaitan dengan hutan bakau ini. Jadi sebelum saya mulakan, mungkin saya boleh petik sedikitlah perkara ataupun kebaikan dan saya percaya hutan bakau ini memang sangat dekatlah dengan semua yang ada dalam sesi kita. Walaupun tak sempat untuk berjumpa, tapi saya percaya anda memang orang yang lebih faham daripada saya sebab saya berada jauh dari hutan bakau anda. Tetapi hati saya dekat nak kita berkaitan dengan hutan bakau ni. Jadi kalau kita tahu bahawa kalau di kampung Sungai Timun tu memang salah satu daripada destinasi di mana ada dipanggil sebagai tarikan berkenaan dengan udang galah dan kemudian ada juga berkaitan dengan kelip-kelip kunang-kunang lah, kita panggil biasanya kelip-kelip. Dan yang ini saya rasa sentiasa ditonjolkan oleh sesiapa saja yang datang ke kampung Sungai Timun. Kalau saya tanya kepada orang-orang di Negeri Melaka, semua orang tahu dekat mana kampung Sungai Timun. Kalau saya bertanya dekat orang Johor kata, ya saya tahu kampung Sungai Timun, yang ada banyak timun tu ke, dia kata. Jadi mereka kenal kampung Sungai Timun tu penghulu Cik Adil memang terkenal lah. Dia orang tahu berkenaan dengan bagaimana orang nak pergi sana. Kalau agensi, MNS kita ada, Jabatan Hutan kita ada. So mereka memang tahu lah banyak program konservasi yang dibuat di kampung Sungai Timun. Cuma sedikit yang saya boleh terangkan dekat sini adalah hutan bakau. Salah satu video yang saya kongsikan kepada komuniti ataupun penduduk kampung beberapa hari yang lepas, dia panggil bahawa hutan ni adalah salah satu daripada buah pinggang. Kalau kita ada jantung kan, kita ada hempedu, kita ada limpa, tapi hutan paya bakau ni dikata buah pinggang kepada bumi. Kidney of planet. Jadi bermakna kenapa dia panggil buah pinggang? Sebab buah pinggang ni apa fungsi dia? Fungsi dia menapis, fungsi dia memberi daripada benda yang tak elok jadi benda yang elok. Itulah maksud yang dipanggil sebagai kidney of the planet. Jadi bermakna kena hati-hati tu, maknanya kita kena jaga kita punya hutan bakau. Terusnya kita tahu bahawa dekat hutan bakau ni kadang-kadang dulu masa zaman tok nenek kita, tak tahulah sama siapa-siapa yang hidup di zaman retro, kata macam Cik Aidil mungkin hidup di zaman sama dengan saya lah. Kita tahu bahawa hutan bakau ni dulu adalah banyak tempat di mana ada banyak pengusaha-pengusaha arang
arang kayu bakau dia ambil, dia gunakan untuk satu-satu projek. Contohnya dia buat unjam. Siapa tahu pasal unjam kan? Yang dia buat rumah di tengah laut. Orang Melaka ni dia terkenal dengan buat benda ni. Dekat tempat saya memang dia buat satu unjam. Rumah yang dekat tengah laut tu dia buat daripada kayu bakau. Jadi selain daripada itu digunakan sebagai arang lah, pembuatan arang. Yang terkenal dekat Malaysia, saya tu semua orang tahu. Siapa pergi kepada Kuala Sepetang, selain daripada ketam ni yang sedap, kita boleh juga tengok pembuatan kayu arang. Dan baru-baru ni TV3 ada buat satu dokumentari berkenaan dengan kayu arang. Saya baru tahu bahawa bila dia buat kayu arang, air yang dituras daripada kayu arang tu boleh digunakan sebagai khasiat. Kalau siapa yang tak tahu, saya rasa ada pengusaha kayu arang kat sini, dia boleh ceritalah nanti. Mungkin dia boleh share dengan kita. Jadi bermakna selain daripada kebaikan-kebaikan kayu tu sendiri, dia adalah juga habitat, dia adalah sumber perlindungan. Ianya juga adalah untuk memastikan kawasan-kawasan dipanggil sebagai terbatan ataupun tambahan protection, ataupun untuk katalah orang kata kalau hakisan laut ke ataupun angin yang kuat dan sebagainya, so hutan bakau ni akan jadi sebagai perlindungan. Jadi secara umumnya kepada adik-adik, kalaulah anda nak buat YouTube kan, sekarang nak cari pendapatan selain daripada Foodpanda, Grab dan sebagainya, buat jadi YouTuber. Pergi dekat kampung Sungai Timun, promosikan Sungai Timun apa yang anda ada dekat situ. Bawa lah Tok Ketua, bawa kat sana naik bot dan sebagainya, buat satu YouTube cerita kan. Walaupun benda yang sama. Tapi buatlah satu penceritaan yang menarik untuk orang tengok, oh sebenarnya di kampung Sungai Timun ni warisan yang tidak ternilai. Begitu. Itu kepada golongan muda lah kan. Kalau kepada orang yang dah lama-lama, mungkin boleh cerita bagaimana pembentukan dan bagaimana berlakunya proses-proses penangkapan ikan dan sebagainya lah di sana. Jadi saya harap penerangan saya yang ringkas ini dapat menjentik sedikit satu wadah kepada orang-orang kampung, kepada kakak-kakak, kepada abang-abang, kepada adik-adik dan saudara semua, supaya cara kita mencintai, nak mendekatkan diri kita kepada hutan bakau ni ada banyak cara. Ada orang dengan caranya menanam pokok tadi. Ada orang cara dengan memviralkan kebaikan tentang ada orang dengan caranya memberi ilmu berkenaan dengan paya bakau. So, semua orang memainkan peranan. Kalau boleh, kita nak paya bakau ini sentiasa kekal lah. Jadi, kena kurangkan pencemaran. Kita kena jaga dia macam kita jaga keluarga kita sendiri. Jadi, itu saja perkongsian saya yang ringkas kepada semua. Jadi, semua dah bersedia ke untuk permainan yang saya akan share? Dan saya minta kepada semua yang ada dekat sini, semua boleh masuk sebab kita akan masuk gunakan kesempatan ini sama ada pengetahuan kita tahu ke, kita tak tahu ke, kita masuk je kan. Tapi kita akan pilih pemenang di kalangan orang-orang kampung. Jangan bimbang. Nanti kalau katalah nombor 1 tu katalah Dr. Zul, dia punya nama, kita buang nama dia. Kita tak nak. Kita nak bagi nama ini kepada orang kampung. Jadi sebab hadiahnya lumayan. Jadi kita bagi kepada orang kampung. So bersedia So anda dah bersedia, saya akan buka. So masing-masing dah boleh nanti bila saya share saja, dah boleh pergi kepada laman tu, type je, nanti dia akan minta nombor. Okay. So insyaAllah saya akan share kepada semua. Jadi bersedia untuk saya mulakan kita punya satu gameplay kita lah. So boleh nampak So insyaAllah saya rasa sudah nampak lah. Okay. Okay, so saya tekan dan anda akan lihat dekat sini. Boleh nampak ke? Boleh. Jangan laju sangat Prof Fadil. Slow Nah, sikit. jangan bimbang. Anda ambil saja dia punya kahoot.it tu, nanti dia akan minta nombor game pin tu. Masuk. Saya akan tunggu. Jangan bimbang. Dia kata waiting for players. Kami waiting lah ni. Masukkan saja nombor pin tu. Tak apa, saya menunggu dalam minit 2. Kepada semua yang nak join kita kan.
Mula-mula apa yang dia perlu buat adalah type aja ni. Ni ada. Kahoot.it. Saya rasa kalau saya tengok tadi ramai di kalangan remaja ni yang ada yang ambil SPM, dia mesti tahu ni. Kan? Mana tak nampak masuk lagi. Mana satu game pin dia ni? Ada nombor pin ke? Ada tu. 4313585 ni. Tak nampak. Ha? Tak nampak kat sini. Nampak? Tak ada, tak keluar. Nampak tak? Baru keluar. Okey, baru ada. Alhamdulillah. Sorry. Itu duk tunggu Dia kan? ada satu butang kena klik. Okey, alright. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. So boleh nampak nombor game pin tu. Okey, 43135. Ya, saya lupa nak bagi nama yang betul sebab kita nanti tak ingat nama apa tu, contohnya jadi putri bulat lah, kita tak kenal. Macam Sadam kita kenal lah kan. Cik Habibun, Puan Munawara, alhamdulillah Puan Munawara nak masuk. Ada Dr. Safura masuk. Silakan. Mari kita join lagi. Ada Faiza. Adin, Zulmi, sila masuk. Bawa 8 orang ni. Lain cepat. Kita tunggu. Tak apa, satu-satu. Sikit-sikit lah kan. Memang susah kan nak cari kahoot.it dia mula type Kahoot, nanti dia akan minta game pin saja dekat depan kita punya tab kita ataupun phone kita. Apa hadiahnya ni, Prof Adil? Nak tahu juga. Hadiah dia nanti misteri. Lepas daripada ni, habis saja soalan ni, kita akan bagi hadiahnya. Ada Hidayah ada dekat sini. Ada baru 11 orang. Kan? Tok Ketua boleh masuk ni. Tok Ketua boleh masuk, tapi nanti kita tengoklah kalau Tok Ketua nombor 1 ke, kita bagi anak buah dia ke nombor 1 dulu ke, tengok macam mana. Tapi kita nak bagi peluang kepada orang-orang kampung. Kan? Dia orang kadang-kadang waktu ni lah dia orang nak ada sedikit orang kata hiburannya lah kan, tengah tension kan. Sekarang waktu Covid kan. Baru 11 orang ni. Jom yang lain-lain. Okey. Ada yang tak dapat masuk, bagi tahu nanti kita boleh bagi tahu. Kalau tak dapat masuk bagi tahu. Dia sebenarnya kena cari tab. Type dekat chat ke mana COVID. COVID pada Kahoot. Pergi covid.it pula sudah. Okey, Nilam masuk. Dah 12 orang. Yang lain tak nak, rugi. Hadiahnya lumayan. Okey. Ada pun. Boleh pun. Saudara Mizi, tak salah saya adalah merupakan pengusaha pengusaha arang dari untuk kayu bakau. Kalau tak salah saya. Yang ni potret bulat tadi tu. Potret saya ingat putri bulat. Nilam lah yang potret bulat tu. Nilam bagus. Nilam, tahun ni you ambil SPM dah ya? Okey, soalan dalam SPM ada dalam ni. Soalan subjek apa Dr. Prof? Subjek biologi. Tak, saya gurau je. Okey. Ada lagi Nilam nama sedap Nilam. Itulah. Ada lagi ada kawan-kawan ke adik-adik ke yang nak masuk tu? Masuk je. Dia orang ada phone ni kan. Tu dia masuk ramai tu tadi. Ramai pun tak apa. Bunyi ramai dekat belakang Nilam tu.
Nana, Nene, Nuno tu belum masuk lagi. Nana, Nene. Nana tu Dr. Laila tu. Tu Natasha. Dia punya nickname tu Nana. Dr. Laila masuk Dr. Laila. Dr. Laila ni pakar ni tapi kalah lah kita kalau dia masuk. Tak apa, kita Tapi bagi dia komuniti. student kan. Ada pada komuniti. Kan? Siapa lagi? Natasha, siapa Natasha? Natasha ni apa tu kampung Kampung Sungai Timun Natasha tu boleh minta kawan-kawan dia, jomlah masuk ni nombor PIN ni 431, tak kisah walaupun dia tidak berada dalam kita punya webinar ni. Dia boleh masuk. Dia akan dapat soalan tu nanti. Okey, so saya bagi 10 saat lah Muhammad Rizwan, tunggu Muhammad Rizwan ni. Muhammad Rizwan try cari dia punya tour guide-nya. Kalau lambat sangat kan yang lain dah tergendala. Saya kira lah sampai 10. Kalau tidak tak start ni sampai tengah hari. Okey, saya start dulu Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah masuk. Okey, Rizwan dah masuk. Alhamdulillah. Okey. Saya rasa bila Ridwan dah masuk, okey, kita dah boleh start lah, kita dah boleh proceed. Okey. Permainan ini dia akan bagi satu soalan dan dalam phone anda akan nampak saya punya soalan tu dekat sini nanti dekat phone tu, dekat phone ni nanti you akan nampak kat mana pilihan jawapan. Dan pilihan jawapan tu dia tak bagi dalam bentuk ayat, dia akan bagi dalam bentuk simbol. So you kena tengok simbol tu betul-betul dekat depan sekarang ni. Boleh? Boleh nampak dekat simbol tu. Okey. So simbol tu you tekan je. Katalah jawapan tu kat simbol petak. So simbol petak lah you tekan. Itu yang kita nak buat lah. Tak apa, jangan ada masalah. Saya akan bagi juga soalan dia. Saya akan ulang. Dan lepas tu saya akan bagi kesempatan untuk dia menjawab lah. Okey. Now, mari kita bersedia. Okay. 1, 2, 3. Kita start. Okey. Soalan dia berkenaan dengan kesedaran mengenai hutan paya bakau. Okey, kita ada 10 soalan. Soalan yang pertama, hutan bakau merupakan merupakan apa? Merupakan pokok tropika yang tumbuh di kawasan paya air masin yang warna merah tu. Warna biru habitat spesies flora dan fauna. Yang warna orange tu jajaran hijau pokok. Dan yang warna hijau tu bekalan pembuatan arang. Jom jawab. Alamak, ada yang tak sempat ada yang tak sempat jawab. Baru nak tekan. Jawapan dia adalah Tak pokok apa. tropika yang tumbuh di kawasan berpaya dan air masin yang tetek. Okey, ada lain. Okey? So dah faham game dia? Maknanya kena cepat berfikir. Saya bagi dalam bentuk verbal macam ni supaya dia tak tersilap lah dari segi pemahaman tu. Okay, next soalan Kita ada 9 lagi soalan. Okay. Rahim tak dikira lah. Ini Dr. Rahim kan. Din ni siapa? Tak kira ni. Din siapa ni? Tak ingat. Dr. Farid tak kira. Dr. Safra tak kira. Munawarah kita kira. So maknanya kita kira Munawarah dulu lah Okay. Next soalan. Get ready. Next. Okay, soalan yang kedua. Hutan bakau boleh beradaptasi dengan kemasinan air yang tinggi. Betul atau salah? Merah salah. Biru betul. Mana satu? Hutan bakau boleh beradaptasi dengan kemasinan air yang tinggi. Betul atau salah? Ya, jawapan dia betul. Ada juga 4 yang jawab salah. Tak apa. Jangan bimbang. Itu namanya kesedaran. Bermakna memang hutan bakau ni dia boleh terima air masin yang tinggi. Itu memang betul. Okay. Next. Siapa? Kita nampak Habibun Tak apa, dia dah mula naik Puan Munawarah dah tertinggal. Tak sempat nak jawab. Okay. Tak apa. Kita akan kira Cik Habibun tadi Okay, next.
Okey, soalan yang ketiga. Berikut merupakan kegunaan hutan bakau. Kecuali, apakah kegunaan hutan bakau? Kecuali keseimbangan air masin tawar warna merah tu. Yang biru kurangkan hakisan tanah. Yang orange tu kurangkan impak ombak dan ribut. Yang hijau membantu pernafasan manusia. Yang mana bukan? Ada 14 jawapan. Yes. Jawapan yang betul, semuanya betul kecuali membantu pernafasan manusia. Bukan itulah kegunaan hutan bakau. Okey. So jawapan dia adalah membantu pernafasan manusia. Okay, next, kita tengok siapa skor. Dah mula potong Nampak Hidayah mula naik, meningkat naik. Pak Izzah dah mula memotong yang lain diselekoh yang tajam Okay, jadi kita dah nampak ada komuniti mula dah teruja. Okay, next. Soalan yang keempat. Apakah kepentingan utama hutan bakau? Mengekalkan sumber semula jadi, yang merah tu, yang biru, mengurangkan karbon dioksida dan hakisan ombak, membekalkan sumber perikanan kepada nelayan atau membantu meningkatkan ekonomi setempat. Apakah? Apa dia? Yang paling utama. Yang paling utama ni maksudnya memang diperlukan lah. Kan? Nampak masing-masing menjawab ni. Sama ada dia takut ke? Jawapan yang betul adalah sebenarnya mengurangkan karbon dioksida dan hakisan ombak. Sebab dia digunakan sebagai tadi kan Sydney kan, jadi penapis. Jadi dia boleh mengambil karbon dioksida dan menukarkan dia kepada oksigen dan sebagai hakisan ombak. Itu yang paling. Yang lain-lain tu adalah bukan tak penting, tapi dia bukan utama. Dia adalah sampingan sahaja. Okay? Macam contohnya membantu meningkatkan ekonomi setempat. Itu sampingan. Bukan kepentingan utama. Okay? Next. Kita tengok siapakah yang betul. Kita nampak Din mula mengekalkan. Puan Munawarah dan Cik Habibun dah mula nampak taring dia. InsyaAllah. Kita dah nampak dah tanda-tanda ni. Okay, next. Soalan yang kelima. Sistem akar hutan paya bakau. Akar menjadi tempat perlindungan fauna seperti ketam, udang, siput ikan atau burung atau serangga atau monyet kera. Mana? Ini tak tahu jawab. Payahlah kan. Ikan dan spesies moluska. Itulah, kalau salah tak tahu bila nama nak naik ni. Kena ada naik lah. Kalau tak ada, dia nak naik nama tu yang cepat dan pantas juga. Semua jawab betul. Ketam, udang, siput dan ikan. Tak apa. 14 orang ni memang terbaik. Kita tengok siapa yang tercepat. Tercepat. Nampak Cik Farid, Dr. Farid Okey, tak apa. Tapi Puan Munawarah dengan Faizah hampir dah naik lah tu. Okey, next soalan. 6 daripada 10. Yang mana satu bukan manfaat utama hutan bakau? Upaya menyerap sisa organik, habitat sumber perikanan dan ekosistem, bahan bakar dari kayu bakau, keseimbangan sumber biologi dan ingat bukan manfaat utama. Bukan manfaat utama. Maknanya dia bukan yang paling penting lah. Tapi dia juga manfaat tapi bukan paling penting. Okey, cepat. Nampak 14 jawapan dah ada. Okey, jawapan dia bahan bakar daripada kayu bakau. Okey, macam saya bagi tahu dia bukan manfaat utama tetapi dia adalah manfaat sampingan sahaja. Itu sebagai pendapatan ataupun ekonomi. Okey, next soalan. Kita nampak Puan Munawarah. Alhamdulillah Puan Munawarah ni memang hebat lah nampaknya. Naik markah dia. Pak Izzah pun sama-sama naik ni. Okey, tak apa. Next Next. Okey, yang manakah padanan spesies paling kerap ditemui bagi hutan bakau? Yang mana spesies yang paling banyak ditemui? Belacak, umang-umang dan ketam. Umang-umang ni yang menumpang tu lah hidupan menumpang tu. Ketam, belacak, siput dan ketam. Belacak, siput, ular. Kerang, siput dan ketam. Susah Dia padanan spesies yang paling kerap ni maknanya yang paling banyak orang jumpa dan gunakan. Kalau siapa YouTuber ni dia tahu lah. Dia memang selalu banyak orang ambil benda tu. Okey, jawapan dia adalah ketam, belacak, siput dan ketam.
Yang lain-lain tu bukan tak ada. Macam ular. Takkan banyak sangat ular dekat dalam hutan bakau. Semua, dia pergi semua ular-ular kan. Tak mungkin lah. Kerang, siput dan ketam. Kerang pula dekat hutan bakau. Ada tapi tempat tertentu. Macam tu. Okay. So dia menguji minda kita lah. Kita tengok siapa yang kena. Prof. Ya, saya. Saya salah Prof. Nampak sangat bukan orang payah bakau. Tak apa. Okey, nampak tak warna api Faiza? Alhamdulillah. Faiza ni berapi-rapi dia. Nampak tak naik kan? Begitu juga dengan Puan Munawarah. Tapi Farid mengekalkan. Dr. Farid mengekalkan tapi kita tak aci. Dr. Farid tak aci. Tak apa. Farid tak aci. Tapi tak apa. Walaupun macam mana pun dalam scoreboard ni nampak Dr. Farid mengekalkan kuasanya lah. Okey, next. Soalan ke-8 Faktor utama pupusnya hutan bakau sebab apa? Okey, pencemaran dan aktiviti aquakultur, ketiadaan penanaman mula pokok bakau, ancaman spesies baru di muara sungai ataupun pembalakan hutan paya bakau. Mana satu utama yang menyebabkan pupusnya? Pupus bukan hutan bakau tu kurang tapi pupus. Sebab apa? Ini banyak isu ni berlaku kat Tanjung Tuan. Gitu hari itulah. Apa dia? Ya, jawapan dia adalah pencemaran dan aktiviti aquakultur sebenarnya. Orang yang buat ternakan ikan juga menyebabkan keputusan hutan bakau ni terancam. Dan pencemaran lah macam-macam lah, plastik lah, tumpahan minyak lah, itulah faktor utama. Yang lain bukan merupakan bukan tidak faktor tapi dia bukan utama. Okey? Barulah kita nampak Puan Faiza, nampak tak menokok tambahan tu. Kemudian nampak Mizi, saudara Mizi, nampak tak berapi tu, naik. Dia punya ni. Okay, next soalan. Yang kedua terakhir, berapa lamakah kawasan Belumpung Tambakau akan pulih dari kesan racun tumpahan minyak? Ni yang tumpahan minyak ni yang saya kata tu. Berapa tahun? Agak-agak lah, setahun ke, 10 tahun ke, 5 tahun ke, atau 20 tahun dan lebih. Ingat minyak. Minyak senang tak? So pada pandai lah. Kan? Dah boleh agak dah jawapan dia ni. Okey, suara lagi, cepat. Suara lagi. Okey. Sempat juga jawab. Okey, jawapannya adalah of course lah 20 tahun dan lebih. Sebab apa 20 tahun? Minyak tu susah nak disingkirkan. Nampak tak? Itulah menyebabkan kawasan berlumpur yang ditumpahi minyak ni sangat susah dibersihkan. Okey? Dan kita tengok siapakah? Kita dapati Saddam dah menaik. Tadi tak nampak nama Saddam. Tiba-tiba nama Saddam muncul di sini. Mungkin Saddam tahulah berkenaan dengan tumpahan minyak kat tempat dia. Okey, next. Last. Okey, 10 daripada 10. Antara berikut yang manakah penyebab utama pencemaran sampah? Sebab apa? Dan apakah benda ni? Alat elektronik ke, botol plastik ke, papan ke, lampin pakai buang bayi. Mana satu yang paling banyak ditemui ataupun menyumbang kepada pencemaran? Nampak tak? Gambar tu menunjukkan sesuatu. Cepat. Kalau salah juga jawapan tak tahulah. Ada juga yang salah. Tapi tak apalah, 14 jawab botol plastik. Okey? So betul lah, botol plastik. Okey? So kita tengok. Okey, tempat ketiga Dr. Safura. Dah habis ke? Macam best pula. Habis. Aduh, ingat buat lah 20 soalan ke? 10 cukup lah. Okay, sebab pertama-tama. Din, siapakah Din ni? Jom kita tengok. Ada ni apa tu? Kena tepuk tangan ni, kena tepuk tangan. Kena tepuk tangan ni. Din. Tapi tak nak tahu Din siapa Din? Orang misteri. Oh, ya. Din kita. Syah ke? Alah. Din kita tak dikira, Dr. Safura tidak dikira. Tak kita dikira. kira Faizah, Munawarah. Kita tengok next dia. Tak ada dah. Okey. So, saya back saya nak tahu siapakah pemenang dia. Jadi Dr. Safura, nombor 3, nombor 2 Faiza.
Okey, so maknanya kita akan pilih Faiza, pemenang pertama, pemenang kedua Munawara dan pemenang ketiga Sadam. Tahniah. 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 Alhamdulillah. Tahniah lah. Oh, saya pun kalah, tahu tak? Wah, Syazwan lain tak laju tu. Kalau laju tak tahulah. Mesti nombor 1 Okey. So saya rasa itulah saja daripada saya. Kepada semua, saya harap anda mendapat sedikit manfaat lah daripada sedikit perkongsian saya. Dan walaupun ada sedikit macam tak berapa sangat cantik kan dalam saya punya quiz tadi, semoga ianya membantu anda semua untuk memahami lagi berkaitan dengan kesedaran kepada hutan bakau dan punca pencemaran serta bagaimana kita nak mengekalkan ianya sebagai buah pinggang planet. Okay? Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. InsyaAllah kita sama-samalah dapat membantu ya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam diucapkan kepada Prof. Fadil. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fadil Mak Din di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi.